Okey. Dia dapat berapa jawapan? 101,1,1 asas 2. Okey, betul. 101,1,1 asas 2. Betul Okey, kalau soalan B. Betul soalan B. B tu M asas 9 tolak 612 asas 7 sama dengan 12021 asas 3. Tu asas dia tak sama. Apa nak buat? Apa nak buat mula? Tukar dulu semuanya kepada asas. Betul. Tukar asas kan? Ya betul. Asas 10. Tukar semuanya kepada asas 10 dulu. Okey, betul. Okey, sekarang ni kamu tukarkan dulu 612 asas 7 ni kepada asas 10. Okey, 612 asas 7. Macam nak buat? 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Okey, jadi 6 darab atasnya 7 kuasa 2 tambah 1 darab 7 kuasa 1 tambah 2 darab 7 kuasa 0. Okey, kira berapa? Berapa dapat? Berapa? Okey, betul. 303. Ni asas 10 Asas 10 ni tak nak tulis pun tak apa. Okey, kemudian sekarang ganti pula 12021 asas 3. 12021 asas 3. Ganti kepada asas 10. 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, 3 kuasa 4. Okey. 1 darab 3 kuasa 4 tambah 2 darab 3 kuasa 3 tambah kosong tu saya tak nak tulis lah. Tak payah kira sebab kosong. 2 darab 3 kuasa 1 tambah 1 darab 3 kuasa kosong. Kosong ni nak tulis pun boleh tapi nak sekira kamu tak payah ni lah kira. Saya tulislah balik. Kosong Kosong darab 3 kuasa 2 tambah 2 darab 3 kuasa 1 tambah 1 darab 3 kuasa 0. Okey, berapa jawapannya? Dapat dah? 142. Okey, betul 142. 142 asas 10. Okey. Saya sambung sini lah. Okey, sekarang tadi kita dah tukar. Saya terus tukar asas 10 lah. Jadi sekarang ni nak cari M.
M ni kita carikan asas 10 dululah. Okay, 617 ni kita dah tukar tadi 303. Okay, sama dengan yang ini kita tukar tadi 142. Okay, dah. Sekarang nak cari M. Pindahkan ni kan. Yang ini tolak, dia akan jadi apa? Tambah. Okay. Okay. Sekarang tambahkan macam biasalah. 142 dengan 303 berapa? Berapa dapat? Tambah. 445. Okay, betul. Betul. 445. 445. Okay, yang ini asas 10. Soalan dia minta asas 9 soalan. Soalan minta asas 9. Jadi 10 ni kena tukar asas 9. Okay, tukar asas 9. Macam nak tukar asas 9? Bahagi 9 lah. Okay. 445 bahagi 9. Kalau dapat perpuluhan, tekan A, B per C. Dapat 49. Lepas tu bagi 4. Okay, bahagi lagi 9. 49, kamu bahagikan dengan 9. Dapat perpuluhan, tukar A, B per C. Dapat 5. Bakinya 4. Boleh tak? Okey, 5 boleh bagi 9 tak? Tak boleh kan? Okey, jadi ambil je lah jawapan tu. 5, 4, 4. Jadi jawapan dia 5, 4, 4. Asas 9. Ya, jawapannya 5, 4, 4. Asas 9. Jadi M-nya 5, 4, 4. Asas 9. Itulah jawapannya. Yang atas ni semua asas 10 Ini asas 9. Okey. Ada soalan? Tak ada ya? Okey, kita teruskan lagi. Soalan muka surat 8. Okey, mana nak bincang? Soalan 11. Cuba tengok asas soalan 11. Pasal kereta. Soalan 11 Muka surat 9 lah. Soalan 11. Muka surat 9. Okey, apa maklumat diberi kat situ? Wahidah membayar sejumlah 223 656 asas 7. Untuk pembelian kereta tersebut termasuk kos perlindungan insurans dan cukai jalan bagi kereta tersebut. Soalan A, maksudnya ini jumlah yang dia bayar untuk semua tu lah. Soalan A, dia minta hitung kos perlindungan insurans dan cukai jalan bagi pembelian tersebut diungkap dalam asas 8. Okey, maksudnya tukar asas 8 lah. Okey. Dalam asas 8. Okey, 7 nak tukar asas 8. Macam mana? Tujuh nak tukar asas 8. Macam caranya?
Tukar dulu asas 10. Mula-mula. Okey, betul. Azika. Okey, tukar asas 10 dulu. Tukar asas 10. Asas 7 ni tukar asas 10. Caranya, 7 kuasa kosong, 7 kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5. Lepas tu kira lah. 2 darab 7 kuasa 5 tambah 2 darab 7 kuasa 4 tambah 3, sorry. 3 darab 7 kuasa 3 tambah 6 darab 7 kuasa 2 tambah 5 darab 7 kuasa 1 tambah 6 darab 7 kuasa kosong. Okey, kira berapa? Mana yang dapat? Dapat tak jawapan mana? 39, 780. Okey. Betul. Bagus. Semua dapat. Okay, yang ini asas 10. Lepas tu baru tukar kepada, disuruh tukar apa? Asas 8 kan? Okay, lepas tu barulah tukar asas 8. Okay, jadi cara dia bahagilah kan? 39780 bahagi 8. Okey, cuba bahagi. 39780 bahagi 8. Okey, dapat perpuluhan, tekan A, B per C. Tapi kat situ jawapannya 4972 1 per 2 kan? 4972 1 per 2, betul tak? Okay, sepatutnya kalau bagi 8 ni per 8. Yang ni dah kecil kan? Macam dia dapat 2, dia kecilkan asalnya 4 darab 2, 8. Sepatutnya 8. Jadi yang ni pun kena darab 4 lah. Jadi baki dia 4. 4, 9, 7, 2 baki 4. Okey, bagi lagi 8. 4, 9, 7, 2 bagi 8. Yang ni pun sama. 6, 2, 1 per 1 per 2. Kita kena darab 4. 6, 2, 1 baki 4. Lagi? Bahagi lagi 8. Berapa dapat? Enam, 2, 1 bagi 8. A, B per C. Yang ni baki dia 5. Saya sambung sini 7, 7 baki 5, betul? Baki 5. Bagi lagi 8. Berapa? 9,
Baki 5. Okey. Boleh bagi 8 lagi? Dapat 1 kan? Baki 1. Okey, jadi jawapannya? Baca terus ni. Ya. 11544 asas 8. Sekejap saya cek balik. Betul lah. Okey. Okey, dah selesai A. Kemudian tengok B pula, B. Okay, soalan B. Kereta Wahidah telah terlibat dengan satu kemalangan kecil yang menyebabkan dia perlu melakukan pembaikan yang berjumlah, soalan B ya, 11B. Jumlahnya RM P30Q asas 6. Maksudnya digit P dengan Q tu dia tak bagi. Jika dia membayar sejumlah 1,000. Okay, ni dia bayar. 1,000 ni dia bayar. Dia memperoleh baki. Okay, dia ada baki lagi. RM 11001 asas 2. Ni asas 2 pula. Hitung nilai P dan Q. Okay, fahamkan balik ya. Dia perlu melakukan pembaikan berjumlah, ni jumlahnya. Sepatutnya. Okay, dia bayar 1,000. Tapi bakinya ni dalam asas 2 Okay, macam mana buat? Ini sepatutnya jumlah yang dia kena bayar. Apa nak buat? Maksudnya, jumlah yang dia bayar, yang asas 10 kan, tolak dengan yang dia perlu bayar, betul tak? RM-P30Q asas 6. Dan bakinya RM1101 asas 2. Okay, jadi semua berlainan asas. Yang mana? Mugis. Yang 115544 tu ke Mugis? Oh, jawapan yang mana? Yang akhir. Oh, yang akhir ni. Yang bahagi 8 tu ke? Okey, yang bahagi 8 ni. Ni ya startnya. Asas 10 tukar asas 8. Okey? Okey, cara dia bahagi 8 lah. Kamu tekan 39780 bahagi 8. Bila kamu tekan, dia akan dapat macam ni. Mula-mula perpuluhan. Kamu tekan A, B per C. Dekat kalkulator tu ada A, B per C kan? Untuk dapatkan pecahan. Nanti dapat 4972 1 per 2. Per 2 tu kita tak boleh ambil baki 1. Kita tak boleh ambil baki 1 sebab yang ini dia dah kecilkan jadi 2. Okay, jadi sepatutnya kalau bahagi 8, per ni 8. Macam mana jadikan 8? Jadi 4 darab 2, 8. Yang ini pun samalah.
4 darab 1. Jadi 4. Tu yang dapat sini 4. Boleh? Okey. Lepas tu, yang lain tu pun sama. 4972 ni bagi 8, kamu akan dapat macam ni. 621, 1 per 2. Per 2 ni jadikan dia per 8. Jadi darab 4, yang ni pun darab 4. Jadi jawapannya 621 bagi 4. Dapatlah ni. Teruskan 621 bahagi 8 dapat 77 bagi 5. Okey, 77 bahagi 8 dapat 9 bagi 5. 9 bagi 8 dapat 1 bagi 1. Jadi jawapannya 115544. Okey? Okey, kita teruskan yang B ya. B tadi. Okey, sekarang ni kita nak cari yang ni P dan Q dalam asas 6. Jadi sekarang tukarkan semua ni dalam asas 10 lah. Ini dah memang asas 10, yang ini kena tukar asas 10. Okey, kita tukarkan 11001 dalam asas 10. Yang ni boleh tekan kalkulator kan? Tekan kalkulator. Mut 2 kali, ambil base. Itu asas 2 kan, jadi bin. Masukkan. Ini 11001. Tukar kepada deck. Asas 10 deck. Dapat berapa? 25 asas 10 kan? Betul? Okey, baru kita buat balik. RM 1000. Ini 10 ya. Tolak. Yang ini kita tak tahu. P30Q asas 6. Sama dengan 25 asas 10. Okey, nak dapatkan ni. Tukarlah kan. Ini pindah ke kanan. Ini pindah ke kiri. Jadi RM 1000 itu akan jadi tolak 25 asas 10. Yang ini akan jadi tambah. Okey, nanti kita akan dapat jawapan asas 10 dulu. Baru tukar asas 6. Okey, tolakkan biasa. 1000 tolak 25. 75. Sama dengan RM P30Q6. Okey, yang ini asas 10 Sekarang kita tukar di asas 6. Tujuh, lima, tukar asas 6. Okey, 75 tukar asas 6. Kena bahagilah. Bagi 6 Okey, bahagikan. 75 bahagi 6. Tekan AB per C. Ni pun sama ni. Dapat 12, 1 per 2. Jadi, macam mana nak jadikan dia 6? Darab 3. Yang ni pun darab 3. Jadi kat sini 12. Bakinya yang ni. 1 darab 3. 3. Okey, bahagi lagi 6. Dapat 2 kan? Baki kosong. Boleh bagi lagi tak? Saya salah kira je. 1000 tolak 25. Sorry. 1000 tolak 25. Apa 175 pula? 975. Sorry. Sekali yang ni. 975 975
bahagi 6. Okey, kira balik. 975 bahagi 6 AB per C dia akan dapat 162. 1/2. Jadi darab 3 nak jadikan dia 6. Dia pun darab 3. 1/3, 3. Sini 162 baki 3. Bakinya ni tengah. Okey, bahagi lagi 6. 27. Baki kosong kan. Bahagi lagi 6. Berapa? 4 kan? Baki 3. Dah. 4 boleh tak bagi 6 lagi? Tak boleh kan? Okey, jadi jawapannya 4303. 4303. Asas 6. Okay, sekarang banding dengan ni. Banding dengan jawapan ni. P30Q. P30Q. Asas 6. Okey, jadi P-nya berapa? 4. Q-nya 3. Itulah jawapannya. Boleh? Okey, ada soalan? Okey, kita teruskan dengan bab 3, penakulan logik. Penakulan logik ya. Okey, soalan 1. Soalan 1 tu benar atau palsu. Kalau ayatnya tu tak ada dan atau senanglah. Kamu cek je lah. Benar palsu Cuba kamu tengok soalan 1. 1D. Okey, 1D. 1D ni soalannya 4 tambah 12 darab 2 sama dengan 28. Lepas tu dan 6 kuasa 2 sama dengan 36. Okey, dia ada perkataan dan. Ingat tak yang kena hafal tu? Kalau dan benar-benar dia jadi benar kan? Benar palsu? Benar. Palsu benar? Benar. Salah. Dan ni baik ke jahat? Jahat kan? Okay, bila ada palsu je dia palsu. Palsu benar, palsu. Palsu, memanglah palsu. Macam mana pula kalau atau? Kalau dua-duanya benar, mestilah benar. Kalau benar palsu, dia akan jadi benar juga. Ya, dan ni baik. Palsu benar, dia jadi benar juga. Palsu-palsu baru dia jadi palsu. Okay, sekarang kamu cek ayat yang 1D ni. Yang pertama ni benar ke palsu? Sekarang kalkulator. 4 tambah 12 darab 2. Okey, benar. Ayat kedua. Benar ke palsu? Okey, benar. Jadi, benar dan benar. Tengok dan. Benar-benar jawapannya benar. Betul. Jadi, tulis tu penuh ya. Benar. Macam tu. Kat ruang jawapan tu. Okey, kita tengok pula F. Soalan F Itu dah tahu. Mula-mula matahari terbit sebelah barat. Benar ke palsu?
Matahari terbit sebelah barat. Benar ke palsu? Palsu. Okay, palsu. Lepas tu perkataan tengah dia tu atau. Ya betul palsu. Lepas tu atau setahun mempunyai 12 bulan. Benar ke palsu? Setahun mempunyai 12 bulan. Benar. Okey. Okay, sekarang ni atau. Kamu tengok atau. Jadi kesimpulannya palsu dan benar. Ya betul. Benar. Jawapannya benar. Jadi yang dua ni kena hafal ni. Dan atau tu kena hafal. Tak ada dalam senarai rumus. Memang tak ada rumus pun yang saya bagi untuk kamu. Sebab tak ada berkaitan dengan rumus. Yang lain semua kena hafal. Okay? Selesai. Okay, soalan dua. Tengok soalan dua. Soalan dua, lengkapkan pernyataan berikut menggunakan pengkuantiti semua atau sembilangan. Semua ni maksudnya semualah, keseluruhan. Sebilangan ni maksudnya tidak semua. Ataupun kalau ada satu yang tak memenuhi, maka dia sebilangan lah. Tengok contoh 2A. Okey, isi kata tempat kosong. Poligon mempunyai 8 perpenjuru. Okey, poligon ni apa? 8 perpenjuru. Poligon ni apa? Apa contoh poligon? Ini disuruh buat semua. Katalah. Dia ada bagi yang dalam kurungan tu. Benar. Maksudnya kamu kena isi semua atau sebilangan supaya ayat tu jadi benar. Okey, nak letak apa? Semua ke sebilangan? Sebilangan. Sebab apa letak sebilangan? Poligon ni contohnya segitiga, segi empat, pentagon, heksagon, heptagon tu kan? Semua ke 8 perpenjuru? Tak kan? Ada yang segitiga, segi empat. Segi empat tu ada berapa perpenjuru je. Okey, jadi sebilangan. Betul. Sebilangan. Macam tu lah maksudnya. Sebilangan. Okey, tengok yang C pula. C. C, nombor perdana ialah nombor ganjil. Nombor perdana ialah nombor ganjil. Semua ke sebilangan? Sebilangan. Sebab apa sebilangan? Nombor perdana ni dia start 2, 3, 5, 7, 11, 13. Banyak ya kan? Okey, memang semua ni nombor ganjil. Tapi 2 ni bukan nombor ganjil. Dia nombor genap. Jadi sebilangan. Betul. Itulah maksudnya ya. Okey dah. Sekarang tengok soalan 3. Soalan 3 muka surat 11. Soalan 3. Soalan 3B lah. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jika dan hanya jika C ialah hypotenuse. Okey. Dia suruh kamu tulis apa? Tuliskan 2 implikasi. Maksudnya implikasi 1 apa dia? Implikasi 2 apa dia? Ada 2 ayat lah. 2 jawapan. Okey, caranya macam mana? Mula-mula kamu kena potong jika dan hanya jika ni. Kita tak nak tulis. Ya?
Lepas tu dekat jawapan ni, depannya mesti jika, tengahnya mesti maka. Sama juga dengan implikasi kedua. Jika, maka. Okay, jadi apa nak isi kat situ? Okay, apa nak isi? Yang ni lah kan? Jika A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, maka C ialah hipotenus. Macam tu. Ya. Okay. Jika, terbalikkan pula. Ambil pula yang ni dulu. Jika C ialah hipotenus, maka A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Macam tu je. Kita balik Mula-mula tadi ini dulu. Baru yang ni. Lepas tu untuk basic kedua, implikasi kedua, tukar pula. C ialah hipotenus dulu, barulah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Boleh Itu dia implikasi. Sama je soalannya yang lain. Okay, dah. Implikasi sudah. Okay, akas. Soalan 5, muka surat 12. Soalan 5, muka surat 12. Tulis akas bagi implikasi yang berikut. Soalannya, jika M lebih besar daripada 14, maka M lebih besar daripada 9. Dia suruh tulis akas. Akas maksudnya apa? Terbalikkan je. Terbalikkan. Terbalikkan macam tu. Tulis balik. Jika M lebih besar daripada 9, ambil yang belakang dulu. Maka M lebih besar daripada 14. Itu saja. Kemudian dia tanya apa? Seterusnya tentukan sama ada akas itu benar atau palsu. Cuba cek. Benar ke palsu? M lebih besar pada 9 apa contohnya? 10 lah kan? Kalaulah M tu kita ambil 10. Betul tak? 10 ni lebih besar daripada 14. Benar ke palsu? Benar ke palsu? Palsu. Ya, betul. Jawapannya palsu. Okay? Kena tulis palsu kat situ. Kalau kamu tak buat palsu benar, 1 markah tak adalah. Okay, itu akas. Sekarang tengok soalan 7 pula. Lengkapkan hujah. Soalan 7 Lengkapkan hujah bagi sistem berikut. Okey, 7A tengok. Premis 1. Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, yang kedua kat situ dibagi 28 ialah nombor genap. Okey. Sekarang dia suruh isi kesimpulan. Apa nak buat? Ini bentuk berapa ni? 1, 2, 3? Bentuk berapa ni? Ingat tak? Bentuk berapa ni? Dia ada semua depannya.
bentuk satu kan? Okey. Mula-mula semua ni kita tak nak. Kemudian kamu tengok, ada tak ayat yang sama? Nombor genap kan? Ni yang nombor genap. Okey. Yang tinggal boleh dibahagi tepat dengan 2. Dengan 28. Okey, macam mana buat ayat? 28 boleh dibahagi tepat dengan 2. Tu je. Okey? Boleh? Kalau kamu tak ingat bentuk-bentuk tu, ni je cara dia. Kalau kamu jumpa semua, lepas tu jika maka. Potong siap-siap, lepas tu tengok ayat. Ada tak yang sama? Yang sama potong. Lepas tu yang tak sama tu tulis balik, buat ayat. Yang sesuai dengan premis di atas. Macam tu lah. Okay? Lagi apa contoh lain? Jika maka. Soalan D. 7D muka surat 13. 7D soalan D. Premis 1 dia, jika P sama dengan 18, maka P tambah 8 sama dengan 26. Okey, premis 2-nya kosong. Kesimpulan diberi P sama dengan 18 jika dan hanya jika dan hanya jika P tambah 8 sama dengan 26. Ini lain sikit kan? Dia suruh isi premis 2. Okey, isi premis 2. Okey, cuba tengok premis 1-nya. Yang ni bentuk apa ni jika maka? Bentuk apa? 1, 2, 3? Saya ingat. Bentuk 2? Bentuk 2. Ya betul. Okey, sekarang ni mula-mula kita potong jika maka Okey, ada tak yang sama kat situ? Okey, apa yang sama? Tapi ni kaedah potong tak sesuai ni. Dia tak semua kaedah, tak semua soalan boleh guna kaedah potong tu ya. Okey, cuba tengok kesimpulan dia. Okey. Premis 1, P sama dengan 18. Maka P tambah 8 sama dengan 26. Lepas tu kesimpulan dia kata P18 jika dan hanya jika P tambah 8 sama dengan 26. Dia tambah jika dan hanya jika. Maksudnya premis 2 ni kena jika maka lah. Jika maka. Tak bolehlah kita potong jika maka tu. Tetap ada yang ni. Ni memang tak boleh guna kaedah potong. Okey, jadi macam nak buat? Jika P tambah 8 sama dengan 26, maka satu lagi P sama dengan 18. Itulah jawapannya. Dia terbalikkan saja. Perasan tak premis 2 dia? Dia terbalikkan premis 1. Ni yang lain sikit soalan ni. Sebab kesimpulannya tu ada jika dan hanya jika. Dia tak boleh buat kaedah potong-potong tu.
Boleh? Ada soalan? Ada tak bentuk lain? G. Tengok G. Dah 10.30. Okey ke korang? Boleh teruskan lagi? Premis 1. Boleh ya? Okey, jika cos X darjah 0.5, maka X darjah 60. Okey, yang kedua, X darjah sama dengan 60 darjah. Kesimpulan. Okey, isikan kesimpulan. Okey, yang ni boleh potong jika maka. Kesimpulan ni tak macam tadi kan? Jika maka. Ada tak yang sama? Pun tertinggal pula. Soalannya ada palang sini kan? Tak sama. Betul? Okey, jadi yang ni sama kan ni? X darjah sama dengan 60. Cuma bezanya dia ada sama dengan lepas tu palang. Maksud tak sama. Jadi jawapannya kat sini apa nak tulis? Ni lah kan? Cos X darjah sama dengan 0.5 tapi kena letak palang sebab ikut yang premis 2. Macam tu. Ini bentuk 3. Ya, bentuk 3. Okey dah. Ada soalan? Tak ada. Okey. Soalan 8. Muka surat 13. Soalan 8 muka surat 13. Okey, soalan 8. Okey. Soalan 8 ya. Kita ambil yang A lah. 11 sama dengan 4 kurungan 1 tambah 7. 15 sama dengan 4 kurungan 2 tambah 7. 19 sama dengan 4 kurungan 3 tambah 7. Okey, lepas tu buat kesimpulan. Okey, caranya macam mana? Dia suruh buat kesimpulan secara induktif. Maksudnya kamu kena buat rumus lah. Secara khusus. Secara umum, sorry. Kesimpulan secara umum. Dia bagi khusus. Tukar kepada umum. Maksud cari rumus. Okey, mula-mula yang ni kita abaikan lah. Kita nak tengok dia punya soalan. Okey, mula-mula tengok ada tak nombor yang berturutan 1, 2, 3. Okey, yang ni kan 1, 2, 3. Betul? Yang lain tu 4, 7 sama je. Okey. Yang berturutan tu ganti sahaja dengan huruf N. Yang sama 4 dengan 7 ni tulis balik. 4. Yang 1, 2, 3 ni ganti N tambah 7. Lepas tu letak koma. N-nya start dia berapa ni? 1, 2, 3, dot, dot, dot. Mesti titiknya 3. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tak salah Okey. BC tu sama je BC, B, E yang tengok E. Soalan E. Tengok E ya. Soalan 8E. 8E tu 21, 20 tambah 1. 24, 20 tambah 4. 29, 20 tambah 9. Okey. Mula-mula yang ini abaikan. Kita tengok soalan. Tadi saya kata nombor berturutan kan 1, 2, 3. Tapi kat sini tak ada kan. Yang lainnya 1, 4, 9. Dia tak berturutan.
Yang ni kena mudahkan. Dia biasanya kuasa 2 atau kuasa 3 tau. Okay, kalau kuasa 2, 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. Banyak lagi lah kan? Ataupun satu lagi kuasa 3. 1 kuasa 3, 1. 2 kuasa 3, 8. 3 kuasa 3, 27. Ada banyak lagi lah. Okey, sekarang kamu tengok. 149 ni ada dekat mana? Ni kan? 149. Kuasa 2 kan? Jadi maksudnya, kalau kuasa 2, kamu kena ganti dia dengan, ni kan 1, 2, 3, 4. N kuasa 2. Kalau kuasa 3, kamu kena ganti dengan N kuasa 3. Macam tu. Ya? Ataupun macam ni lah saya mudahkan kalau kamu tak berapa faham. 1 ni adalah 1 kuasa 2. 4 ni 2 kuasa 2. 9 ni 3 kuasa 2. Macam tu. Kita mudahkan. Kan? Jadi kalau saya salin balik, 20 tambah 1 kuasa 2. Kita mudahkan jadi bentuk ni lah. Sebab nak dapatkan berturutan tu. Okay. Lepas tu barulah tukar. Yang lain ni ganti N. Jadi 20 tambah N kuasa 2. Jadi N-nya 1, 2, 3, dot, dot, dot. Macam tu lah. Boleh? Jadi yang ni kamu kena ingat lah ni. Kuasa 2 dengan kuasa 3 ni. Ya? Okey. Lagi soalan 9. Tengok soalan 9. Soalan 9. Okey, soalan 9A. Cuba tengok soalan 9A. Sebuah silinder dengan jejari J dan tinggi T mempunyai isi padu pi. Okey, pi J kuasa 2T. Buat satu kesimpulan bagi sebuah silinder yang mempunyai jejari 7 dan tinggi 12. Dia suruh buat kesimpulan jejarinya 7, tingginya 12. Yang ini adalah kesimpulan secara deduktif. Maksudnya daripada umum kepada khusus. Ya. Okey, dia dah bagi rumus. Lepas tu dia bagi nilai. Senang je caranya. Apa tadi? Hazika. Oh. 1, 2, 3 tu tak letak kuasa. Okey. Kuasa ni letak dekat sini je. Yang ini tak payah. Itu 1, 2, 3 je. Okey Hazika? Okey. Sambung 9A. J-nya 7, T-nya 12. Maksudnya ganti je lah. Pi. J ganti 7. Ini kuasa 2 kan? T-nya ganti 12. Okay, kira berapa? Kira yang 7 kuasa darab 12. Berapa? 7 kuasa 2 darab 12. Berapa dapat? Ha, 588. Pi ni dia tak suruh ganti kan? Tulis saja 588 pi. Kita panggil. Kalau kamu nak selesaikan boleh. Pi itu kan maksudnya 3.18. 3.142, sorry. 3.142
ataupun 22/7 ataupun 22/7. Kalau kamu nak gantikan ni, pi tu kepada tu pun boleh juga darabkan. Siap-siap boleh. Tak payah pun tak apa. 588 pi tu saja jawapannya. Ni. Kalau nak ganti ni, bolehlah. 588 darab 31/2. Boleh juga. Diterima. Sampai sini pun diterima. Okey. Ada soalan? Dah Okey, selesailah yang bab 3 ni. Kita pergi bab 4. Operasi set. Bab 4 Operasi set. Okey, soalan 1. Soalan 1. Okey, gambarnya tu. Sini 3x tolak 2. Ini 6. Ini 3x. X tambah 1. Sini 2x tambah 2. Okey, ini P. Tengah dia Q. Yang ini R. Okey, soalannya dia nak diberi bilangan unsur Q sama dengan 19. Cari bilangan unsur R pelengkap. Okey, sebelum tu kena ingatlah. Kalau U kesatuan, kan? Kesatuan ni semua. Kalau N persilangan. Persilangan ni cari yang sama. Lagi? Kalau ada tanda atas, contoh A tanda, maksudnya ini pelengkap. Pelengkap maksudnya selain dari A. Maksudnya A tak nak. Okay, sekarang ni soalan dia yang ni kan. R tanda.
Okay, sorry terkeluar pula saya. Okay. Okay, tadi dia kata nak R pelengkap kan? Jadi maksudnya apa tadi? Ni, selain daripada R lah. Mana selain daripada R? Ni lah kan? Macam tu. Tu yang dia nak. Okay, sebelum tu dia ada bagi maklumat ni. Bilangan Q 19. Jadi, kamu tengok kotak Q ni. Segi 4 ni. Kotak Q tu dalamnya 6 tambah 3x tambah x tambah 1 kan? Sama dengan, dia dah bagi sini 19. Sekarang cari x. 6 tambah 1, 7. 3x tambah x, 4x. Sama dengan 19. Ini boleh guna shift solve ya kalau tak nak buat jalan kerja ni. 4x sama dengan 19 tolak 7. Okey. Jadi 19 tolak 7, 12 kan? 4x ni pindah dia jadi bahagi 4. Dapat berapa x-nya? 3. Okey. Jadi x3. Sekarang kita nak cari yang ini. R pelengkap ni. Saya dah lorek ke atas tu. Ambil je 3x tolak 2 tambah 6 tambah 3x. Okay, x tadi kita dah dapat 3 kan? Dia je lah. Tambah 3 kurungan 3. Okay, kira berapa? Berapa dapat? Berapa dapat? Dapat tak? Berapa? Berapa jawapannya? Betul. 22. Okey, betul. 22. Itulah jawapannya. Ada soalan? Tak ada. Okey, soalan 2 tu sama. Lagi. Kenapa apa? Tambah 3x. Safira, kenapa tambah 3x? Ni? Yang saya lorek ni. Safira. Ni kan kita kan nak selain daripada R. R pelengkap. Maksudnya kotak R ni dia tak nak. Yang lain kita nak. Jadi maksudnya 3x tambah 2. 3x tolak 2. Lepas tu tambah 6. Lepas tu tambah 3x. Okey Lagi? Kalau lorek ada tak soalan lorek? Yang soalan 4 tu kita baru buat hari tu kan? Tak payahlah. Soalan 7. Soalan 7 muka surat 21. Soalan 7. 7A1. P persilangan R. Okay, sikit lagi. 5 minit lagi saya habiskan. P, Q, R. Okay, yang ini disuruh lorek. Ingat baliklah yang tadi tu.
kesatuan. Kesatuan. Maksudnya semua. Ini persilangan. Sama. Kalau pelengkap, selain dari A. Okey. Yang ini P persilangan R. Tengok P, tengok R. Bersilang maksudnya bertindih ataupun yang kawasan sama. Jadi ini. Macam tu je Lurik. Dah siap. Okey. Okey, yang kedua pula. Ini yang pertama. Yang kedua. P kesatuan Q persilangan R. Okey, gambarnya sama gambar yang sama. P, Q, R. Okey. Okey, yang ini P kesatuan Q. Okay, kita letak nombor dulu lah senang. Okay, kita letak nombor Dekat setiap kawasan letak nombor. 2, 3, 4, 5. Lepas tu, okay, mula-mula P kesatuan Q. P dengan Q disatukan. Maksudnya semua kesatuan ni, semua kan? Yang saya tulis ni, semua. Maksudnya semua P 1, 2, lagi semua Q 4, 5. Okey, kita nak buat persilangan dengan R. Tengok R dalamnya apa nombornya? 2, 3 dengan 4. Okey. Persilangan ni apa? Sama. Sama. Okay. Sama. Tak faham pula. Sama. Yang atas ni. Kalau kesatuan. Semua. Okey, semua. Okey, sama. Cari yang sama. Mana nombor yang sama? 2 dengan 4. Jadi, kita lorek 2, 4. Tu je. Kamu lorek tu tak payah guna pembaris pun tak apa. Yang penting satu hala. Lepas tu tak terkeluar daripada kawasan kita nak lorek. Kalau terkeluar dia tolak mata. Okey, itu lorek. Yang belakang ni semua lorek. Okey, ada lagi tak? Mana lagi Senarai pun. Oh, dah pukul 11 je. Okey lah, rasa sampai sini dulu lah. Korang kan mengantuk pula. Okey, kalau ada soalan lepas ni nak tanya, bolehlah PM saya. Kalau sempat saya jawab. Ya. Okey, sampai sini dululah. Ya. Good luck untuk esok. Jawab betul-betul. Jawab soalan yang senang dulu, baru soalan yang susah. Macam yang saya cakap tu ya. Okay, setakat ni dulu untuk hari ni. Okay, good luck untuk esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum.